Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita telah melangkah masuk ke hari yang ke-14 di bulan Ramadan, dikira sebagai pertengahan bulan Ramadan ataupun fasa kedua di bulan Ramadan. Jadi kita harapkan semua penonton di luar sana berada dalam keadaan yang sihat, kuat dan masih lagi bersemangat untuk meneruskan ibadah di bulan Ramadan ini. Untuk hari ini, topik yang kita akan bincangkan ialah tentang perancangan kita menuju fasa ketiga Ramadan, di mana 10 hari yang terakhir Allah akan kurniakan kita malam Lailatul Qadar dalam keadaan kita tidak mengetahui bila dan bagaimana ia dikurniakan kepada kita semua. Walau bagaimanapun, itu tidak menghalang kita untuk membuat perancangan yang lebih baik terhadap amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ini. Dalam psikologi, ada satu konsep yang mungkin kita boleh aplikasikan tentang perancangan kita menuju fasa-fasa akhir di bulan Ramadan, iaitu konsep metakognitif. Metakognitif merupakan satu konsep pemikiran tentang cara berfikir dan mempelajari sesuatu perkara yang baharu, atau kita boleh katakan bahawa kita melakukan suatu perkara dalam keadaan kita penuh kesedaran. Di samping itu, metakognitif juga memberi peluang kepada kita untuk melaksanakan sesuatu aktiviti dengan penuh orang kata perancangan, dengan penuh teratur, dan juga membantu kita untuk lebih istiqamah dalam melakukan sesuatu perkara ataupun mempelajari sesuatu perkara itu. Antara prinsip yang terkandung dalam metakognitif ini ialah 3P. Yang pertama ialah perancangan, planning. Yang kedua ialah kita sebut sebagai pemantauan ataupun pengawalan, iaitu monitoring or controlling. Dan yang terakhir sekali ialah tentang penilaian atau kita sebut sebagai evaluation. Dalam ketiga-tiga prinsip ini sebenarnya dia sangat berkait antara satu sama lain. Dan kita dapat lihat bahawa daripada awal kita merancang dan kita memantau apa yang kita lakukan, akhirnya kita menilai kembali apa yang telah kita laksanakan, akan membuatkan kita berfikir untuk bagaimana menjadi lebih baik lagi atau mencapai orang kata hasil yang terbaik dalam suatu usaha kita. Sebagai contoh, di bulan Ramadan ini kan, mengapa tidak kita memulakan perancangan kita walaupun kita berada di pertengahan bulan Ramadan untuk menjadi manusia yang lebih baik atau lebih bertakwa. Kita keluar atau kita melangkah keluar daripada bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan. Jadi dari hari ini, hari yang ke-14 ini, kita perlu berfikir dan merancang apa lagi amal ibadah, ataupun kita melihat semula amal ibadah kita yang kita ingin tingkatkan kualitinya. Jadi kita mula menyemak apakah perkara yang perlu kita lakukan lagi supaya amal ibadah kita lebih berkualiti. Contohnya, jika ada amalan-amalan seperti amalan sedekah yang mungkin kita belum laksanakan, jadi kita bersegera ataupun kita memasukkan amalan sedekah itu dalam senarai perancangan kita untuk dilaksanakan. Atau mungkin contohnya atau yang paling ringkas seperti memberi makan kepada orang berbuka puasa, ataupun kita memberi makanan kepada jiran tetangga. Jadi itu pun salah satu perkara yang kita boleh letakkan dalam senarai tindakan kita. Jadi perkara-perkara ini perlu dirancang. Bilakah masa yang kita perlu lakukan dan bagaimana untuk kita melakukannya. Seterusnya kita pergi kepada prinsip yang kedua, iaitu pemantauan ataupun kita sebut juga sebagai pengawalan. Bila kita sampai kepada peringkat yang kedua atau prinsip yang kedua berkaitan dengan pengawalan ataupun pemantauan ini, kita perlu menyemak sama ada tindakan kita
boleh dilaksanakan ataupun mampu dicapai. Jadi di sini perlu ada usaha daripada perancangan tadi bagaimana untuk kita melaksanakan tindakan tersebut ataupun amal ibadah yang kita nak lakukan di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi di fasa-fasa akhir ataupun fasa yang ketiga bulan Ramadan ya. Seterusnya dari segi pengawalan kita perlu mengambil berat segala faktor yang berada di sekeliling kita yang mungkin menjadi halangan kepada kita untuk melaksanakan amalan yang kita tetapkan itu, atau boleh jadi juga apakah faktor-faktor yang boleh mendorong kita untuk melaksanakan amal ibadah tersebut. Jadi apakah motivasi kita dalam berusaha untuk meningkatkan amal ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan akhir sekali ia pergi kepada fasa penilaian ataupun prinsip penilaian. Bila kita melihat prinsip penilaian, ia adalah satu perkara yang sangat-sangat penting ya. Sebagaimana yang kita dimaklumkan atau pernah kita diceritakan tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan tidur selagi mana dia belum bermuhasabah diri atau dia belum melakukan beberapa perkara seperti memaafkan orang lain dan seterusnya memikirkan apakah amal ibadat yang mungkin belum sempurna pada diri dia. Jadi ini adalah satu konsep ataupun perkara yang sangat-sangat penting bagi seorang Muslim untuk menilai sejauh mana amal ibadah yang telah dia lakukan. Adakah perlu dia orang kata melakukan atau mengubah cara pelaksanaan amal ibadah tersebut, ataupun kita katakan bahawa adakah dari segi kita melihat amal ibadah kita yang telah kita lakukan sebelum ini dalam tempoh 13 hari pertama ini sudah mencukupi bagi diri kita, atau perlu kita tingkatkan lagi ke arah yang lebih baik. Jadi konsep penilaian ini sangat-sangat penting bagi seorang Muslim supaya dia tahu apakah kekuatan dia, apakah kelemahan diri dia, sehingga dia boleh meningkatkan lagi potensi diri dia dalam melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Jadi diharapkan dengan kita memahami konsep metakognitif ini, iaitu dari segi cara kita berfikir dan menilai kehidupan kita, atau kita merancang apakah yang kita perlu lakukan supaya saham pahala kita bertambah-tambah dan berganda-ganda di bulan Ramadan ini, akan membantu kita menjadi manusia yang lebih bertakwa. Dan saya yakin bahawa kita semua masih lagi diberi peluang dengan kehidupan dan nafas yang Allah berikan ini, kan, pada setiap pagi kita masih bernyawa. Itu adalah satu ruang dan peluang kepada kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, melipat gandakan amalan kebaikan, dan tidak lupa untuk kita meningkatkan kekuatan kita untuk meninggalkan amal kejahatan ataupun kemungkaran yang pernah kita lakukan. Boleh jadi perkara yang kita katakan bukan sahaja kemungkaran, tapi perkara-perkara yang mungkin kita nampak sebelum ni adalah perkara yang sia-sia dalam kehidupan kita. Dan akhir kalam, saya mendoakan semoga semua penonton akan mendapat kebaikan daripada perkongsian ini, yang mana hanyalah secebis ilmu saja yang Allah titipkan kepada saya, dan saya mendoakan juga agar semua penonton di luar sana dapat membuka ruang kepada diri sendiri untuk menjadi lebih baik lagi di bulan Ramadan ini. Selamat mengejar amal kebaikan di fasa pertengahan dan juga fasa akhir Ramadan. Moga Allah kurniakan kita malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.